Melaka ini tidak boleh maju jaya jika luar bandarnya ketinggalan. Perlu kita angkat supaya taraf perbezaan pembangunannya tidak berbeza jauh di antara bandar dan luar bandar. Dalam tempoh 1 tahun ini, 12 bulan ini, Melaka akan kembali sifar miskin. Satu nada yang serentak supaya kemajuan di bandar dapat dinikmati penduduk-penduduk di luar bandar. Dan pada masa yang sama, setiap inci kemajuan di luar bandar itu adalah memberi kesan kepada kemajuan bandar sekaligus kemajuan negeri Melaka. Jadi apabila kerajaan negeri menetapkan bahawa Melaka ini mestilah kekal sebagai sebuah negeri yang maju jaya, jadi saya mengingatkan kepada pentadbir dan pegawai-pegawai yang mengurus luar bandar, Melaka ini tidak boleh maju jaya jika luar bandarnya ketinggalan. Betul. Jadi dalam setengah pandangan mengatakan Melaka ini sudah tidak ada bahagian luar bandar kerana semua daerahnya telah pun diangkat menjadi perbandaran. Jadi saya katakan dari segi istilah perbandaran tu ataupun inci tanah tu memang semuanya telah diangkat ke tahap perbandaran supaya mereka dapat menikmati perkhidmatan perbandaran, so that they will enjoy the municipality services on the ground. Jadi itu semangat yang dibawa oleh Tan Sri Ali ketika beliau sebagai Ketua Menteri tempoh hari. Semua daerah diangkat menjadi majlis perbandaran. Dan pada masa yang sama, Melaka diangkat menjadi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, dan satu perbandaran baru ditubuhkan iaitu Perbandaran Hang Tuah Jaya. So kalau kita lihat keseluruhan negeri Melaka ni, dia telah pun berada di tahap municipality. Tapi dalam istilah luar bandar masih lagi ada. Kita ada kampung-kampung, kita ada orang asli, kita ada estate, kita ada pekan-pekan kecil yang masih lagi dalam kategori luar bandar. Jadi itu sebab saya katakan kalau kita nak Melaka maju jaya, luar bandar ini perlu kita angkat supaya taraf perbezaan pembangunannya tidak berbeza jauh di antara bandar dan luar bandar. Antara yang telah kita gariskan ialah connectivity. Ya, maknanya hubungan jalan raya di antara bandar dan bandar. Hari ini baru kita rasmikan satu lagi hubungan jalan raya di Paya Redan. Jadi menteri pun datang tadi, alhamdulillah. Dari Masjid Tanah ke Alor Gajah, dari Alor Gajah ke Bandar Melaka, daripada Sungai Rambai, Melimau, daripada Jasin ke Melaka dan sebagainya. So berapa jauh sebenarnya jarak di antara bandar dan luar bandar itu akan menentukan perbezaan taraf kehidupan. Jadi dalam erti kata pembangunan fizikal, sosial, pembangunan semuanya, kemasyarakatan dan sebagainya di bandar dan di luar bandar dalam Melaka ini mestilah setara. Jadi akhirnya saya melihat kerja ni bertambah-tambah. Ya, kerana pihak pegawai tidak boleh lagi kata kita dah sampai tahap bandar, so kita dah tak ada peranan luar bandar. Masih lagi ada peranan luar bandar dan kita perlu melakukan kerja secara sistematik dan berstruktur. Dan kita jelas bila kerajaan memperkenalkan Melaka maju jaya ni, dan kita kena ingat ya, kita maju berjaya, kita tak boleh ada sektor yang ketinggalan. Ya, lebih-lebih lagi apabila garis baru kemiskinan ini diperkenalkan, GPK, paras garis kemiskinan dikenalkan, kita telah mempunyai satu angka yang besar di bawah PGK. Di bawah paras garis kemiskinan ni lebih kurang 4,900 orang. Sebelum ni kita zero poverty. Sekarang ni kita dah ada 4,900 orang. Dan ini semua the big chunk kelompok terbesar di bawah portfolio saya. Di bawah portfolio kemajuan luar bandar. Jadi kita sedang dia panggil micro targeting. Kita pergi ke satu-satu rumah. Kita cari mana rumah yang mempunyai garis paras kemiskinan ini di bawah GPK ini, dan kita akan address melalui sistem yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan, e-Kasih dan sebagainya. Yang ini semua akan kita lakukan secara terperinci, satu-satu
dan kita akan address secara objektif. Maknanya kalau rumah itu pendapatannya di bawah RM2,250 contohnya, dan mereka termasuk di dalam poverty baseline. So jadi saya akan secara objektif, portfolio saya pergi ke rumah tu dan membuka ruang seluas-luasnya. Yang ini dengan bantuan penjana, dengan bantuan prihatin, dengan bantuan sistem-sistem kerajaan yang ada, kita akan bantu mereka bagaimana mereka boleh menambahkan pendapatan tadi daripada katakan RM1,250 kepada RM2,500 supaya mereka bebas daripada belenggu garis kemiskinan itu tadi. Jadi ini dilakukan secara objektif dan ia boleh dilakukan. Saya yakin dalam tempoh 1 tahun ini, 12 bulan ini, Melaka akan kembali sifar miskin, ya, sifar poverty, dan sesuai dengan MDG lah. MDG ni Millennium Development Goals ataupun dia panggil SDG, Sustainable Development Goals tadi. Number one, we have to address the poverty. Jadi bila semua sistem ini diletakkan secara unity, secara bersepadu, secara total, kita akan dapati mereka akan menjurus kepada menangani isu-isu sosial yang melanda negeri Melaka pada hari ini. Jadi itu isu kemiskinan dan sebagainya. Contohnya hari itu kita jumpa seorang ada anak 7 tinggal gelandanan di kampung Jawa. I think it is an issue. Jadi kita zoom kepada keluarga ini, mengapa mereka tinggal di kampung Jawa dan terpaksa berhadapan dengan suasana hidup yang getir. Kemudian dengan kabarnya duduk di kampung Jawa di dalam plywood. Jadi kita terus address masalah itu dan masing-masing portfolio, termasuk portfolio kebajikan Datuk Latifah, CM sendiri turun, kita MAIM menyediakan rumah dan akhirnya masalah itu diselesaikan secara interim. Kita akan cadangkan lagi kegiatan ekonomi bagi ibu tersebut, bagaimana mereka boleh terus menyara 7 orang anak yang lahir. Jadi ini semua sedang diberikan perhatian khusus oleh pihak kerajaan dalam konteks Melaka maju jaya. Saya sebut kita tak boleh maju jaya kalau ada sektor yang tertinggal di dalam masyarakat kita. Cabaran kita adalah bagaimana kita nak mengangkat sektor yang tertinggal. Jadi itu sebab program-program di bawah SDG ni, Sustainable Development Goal ni, perlu kita garapkan, termasuklah pengurusan banjir. Jadi kena tadi. Ya, pembangunan luar bandar dikenakan dengan pengurusan banjir, kerana banjir ni dia tak kenal sama ada you bandar atau luar bandar.